Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung diskusi kita daripada karya agung Imam Al-Ghazali rahimahullah, Kimia As-Sa'adah. Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau meneruskan kupasan beliau tentang hati dalam fasal muka surat 92, di mana beliau menyatakan kepada kita, wa'lam anna syahwata wal ghadaba allataini fil bahaimi ju'ilata aidan fi ibni Adam. Ketahuilah, kata dia, bahawa nafsu ataupun kekuatan keinginan, nafs, syahwah. Wa'lam anna syahwata. Syahwata di dalam terjemahan Kiai Mustafa Bisri, dia terjemahkan syahwata dengan nafsu. Tapi kita lebih menterjemahkan syahwata iaitu kekuatan keinginan. Kekuatan keinginan kepada perkara-perkara yang menyeronokkan ataupun yang mengembirakan. Wal ghadaba, begitu juga kekuatan angkara murka ataupun kemarahan. Merupakan dua perkara yang ada pada haiwan. Yang ada pada haiwan dan turut diciptakan pula kepada manusia. Jadi asyahwah wal ghadab, nafsu ataupun keinginan, dan begitu juga kemarahan, sebagaimana ada dalam diri manusia ataupun ada dalam diri haiwan, turut ada dalam diri manusia. Hanya saja, kata Imam Al-Ghazali, walakinnahu wa'tiya syai'an akhar ziyadatan 'alaiha. Hanya manusia ini turut dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lain sebagai tambahan. Asy-syaraf wal kamal. Di mana dengan anugerah tambahan ini akan membawa manusia untuk dapat mencapai kemuliaan. Syaraf, mencapai kemuliaan, wal kamal, dan juga kesempurnaan. Dan sekaligus membezakan manusia dengan haiwan ataupun binatang. Wa bidzalika tahsulu lahu ma'rifatullah ta'ala. Dengan anugerah tambahan ini, dengan adanya satu anugerah tambahan ini, maka akan terhasil baginya, ini bagi manusia, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa jumlatu ajaibi sun'ih. Dan juga dia dapat mengetahui keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tengok dari segi nafsu, tengok dari segi keinginan pada makan, minum, keinginan pada hubungan laki perempuan. Ya, itu kata Imam Ghazali, haiwan pun ada. Tapi manusia ini ada satu anugerah ziyadatan, anugerah yang istimewa yang tidak ada pada haiwan-haiwan, di mana dengan anugerah itu manusia boleh mencapai kemuliaan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat memahami keajaiban di sebalik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi, dan dengan anugerah tambahan ini juga, kata Imam Ghazali, manusia dapat melepaskan diri dari cengkaman nafsu
dan juga angkara murka, serta dapat memiliki sifat-sifat malaikat. Serta dia dapat memiliki sifat-sifat malaikat dengan anugerah tambahan ini. Maknanya manusia ini dia kena hidup dengan anugerah tambahan ini. Dia jangan hidup semata-mata dengan nafsu dan juga dengan kemarahan. Kerana itu akan menjadikan dia tidak lebih daripada binatang. Kerana itu dia dapat menang atas binatang buas dan haiwan serta menjadikan semuanya tunduk di bawah perintahnya. Kalau dia tak guna nikmat tambahan ini, maka menyebabkan dia tak ubah seperti binatang buas ataupun haiwan. Tapi kalau dia guna satu nikmat tambahan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ini, maka dia dapat menewaskan nafsu dan juga kemarahan tadi. Dia tidak jadi hamba nafsu dan kemarahan, sebaliknya nafsu, keinginan dan juga kemarahan itu akan menjadi hamba dia. Dia dapat gunakan kedua-dua tadi untuk mencapai as-sa'adah, kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dan dia, yakni Allah, telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan juga di bumi seluruhnya. Surah Al-Jasiyah ayat 13. Jadi kita kena memahami bahasanya semua ciptaan Allah yang ada di alam ni, di dunia ini, dijadikan untuk manusia. Dan maka jangan sampai pula, maka mereka semua adalah hamba kepada manusia. Dan manusia pula Allah Ta'ala kehendaki menjadi hamba Allah Ta'ala. Maka kita jangan pula mengubah sebaliknya. Kita pula memperhambakan diri kepada nafsu, menghambakan diri pada harta, menghambakan diri pada dunia. Maka itu kita telah mengubah hakikat kehidupan kita, menyebabkan kita menjadi hina. Maka persoalan sekarang ini yang perlu kita jawab ialah apa nikmat tambahan, ziyadatan tadi. Dalam diri manusia ini ada satu, kalau nak tengok dari segi nafsu, keinginan, dari segi kemarahan, itu tidak membezakan kita dengan haiwan. Yang bezakan kita dengan haiwan, kerana kita ada satu nikmat, satu anugerah tambahan yang membawa kita kepada ketinggian dan kemuliaan. Dan malah dengan anugerah tambahan inilah kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat memahami keajaiban ciptaan Allah di alam ini. Dan sekaligus dengan nikmat tambahan ini, kita dapat mengontrol, menguasai, menguruskan nafsu dan juga kemarahan dalam diri kita ini. Jadi apa nikmat tambahan itu? Jawapannya adalah al-qalbu wal-aqlu. Akal dan juga hati. Jadi kerana itu kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat murka kepada orang yang tidak memanfaatkan anugerah ini. Akal, hati dan juga akal yang dikurniakan Allah. Sebaliknya mereka memilih untuk hidup seperti binatang. Makan, minum dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 179, orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi ahli neraka, macam mana sifat mereka? Maka Allah menjelaskan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا. Dan demi sesungguhnya, kata Allah, kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam itu ramai daripada jin dan juga manusia. Lahum qulubun, di mana bagi mereka dikurniakan hati-hati. Setiap daripada mereka itu Allah Ta'ala bagi hati seorang satu. Tapi kata Allah, la yafqahuna biha. Mereka tidak berusaha untuk memahami. Faqih, tidak berusaha untuk merenung, memahami dengan hati mereka itu. Maka tidak mau menggerakkan dengan hati mereka itu, yang ibarat raja dalam tubuh itu. Dan mereka tidak mau memanfaatkan kekuatan yang lain yang Allah Ta'ala berikan, iaitu akal. Maka Allah Ta'ala menyebutkan lagi, selain daripada ahli neraka ini, mereka dimasukkan Allah dalam neraka kerana mereka tidak mau memahami dengan hati mereka. Tidak mau menjadi berperilaku seperti orang faqih. Dan pada yang sama kata Allah, walahum a'yunun, bagi mereka ada mata. Setiap seorang daripada mereka itu dikurniakan Allah dengan ainun. Mufrad pada a'yunun, mata. Tapi la yubsiruna biha. Mereka tidak mau melihat dengan penglihatan tadabbur.
penglihatan, mengambil pengajaran biha dengan mata. Walahum azanun, dan bagi mereka telinga-telinga la yasma'una biha, tapi mereka tidak mau mendengar dengan pendengaran untuk mengambil ingat, mengambil pengajaran dan sebagainya. Dan kita sedia maklum bahasanya mata dan juga fungsi mata dan telinga ini menjadi dipanggil alat untuk akal, saluran daripada dunia luar kepada akal fikiran, untuk akal merenung, mengambil pengajaran, untuk mengenal Allah dan mengenal ciptaan, keajaiban ciptaan Allah dan sebagainya. Jadi oleh kerana mereka tidak menggunakan hati, mereka gagal untuk memberi arahan kepada akal supaya memanfaatkan panca indera yang ada ini untuk memerhati alam ke alam kejadian Allah dan seterusnya mengenal Allah, maka mereka akhirnya hidup sebagai binatang. Maka Allah melanjutkan lagi ayatnya. Ulaika kal an'am. Orang-orang seperti itu, kata Allah, mereka tidak ubah seperti binatang ternak, al-an'am. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Dan Allah Ta'ala lanjutkan lagi, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang al-ghafilun, orang yang alfa. Orang yang hidup dengan penuh kelalaian. Jadi sebab itu, kalau kita nak buang daripada kita ini menjadi seperti binatang ternakan, dan nak buang diri kita daripada al-ghafilun, dalam senarai al-ghafilun, orang yang lalai, maka kita kena gunakan semaksimal mungkin anugerah yang hebat yang Allah Ta'ala berikan dalam diri kita, iaitu hati. Dan juga hati ini, dia mesti manfaatkan anugerah yang lain yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia, iaitu akal. Dan akal pula mesti memanfaatkan panca indera. Dan dalam ayat yang lain dalam surah itu, surah Al-A'raf ayat 179, di sana ada ayat yang lain, iaitu dalam surah Muhammad ayat 12, Allah Ta'ala menyebutkan orang kafir, walladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, kufur kepada Allah, yatamatta'una, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Jadi hidup mereka ini hanyalah untuk melayani nafsu. Dan mereka tidak menggunakan akal fikiran, tidak menggunakan indera yang Allah Ta'ala beri pada mereka ni untuk mana hati mereka gagal. Hati mereka gagal bertindak sebagai seorang pengurus ataupun seorang raja yang baik. Yang seharusnya manusia ini, jiwa manusia ini, seharusnya mereka memanfaatkan apa yang ada untuk mengenal Allah. Sebaliknya mereka menjadi hamba dan menjadi hamba kepada nafsu dan sebagainya. Maka akhirnya Allah Ta'ala menutup ayat 12 surah Muhammad ini, kata Allah, wan naru maswal lahum. Bila mereka hidup sebagaimana binatang ternak, hanya berseronok dan makan saja, maka kata Allah, wan naru maswal lahum, dan nerakalah menjadi tempat tinggal bagi mereka di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dalam fasal ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin memperingatkan kita bahawa walaupun dalam diri kita ini ada unsur nafsu, ada unsur kemarahan dan sebagainya, maka unsur-unsur itu jika kita tidak berhati-hati, maka akan menyebabkan kita ini hidup sebagaimana binatang. Maka untuk mengelakkan kita hidup sebagaimana binatang, hanya hidup dengan makan, minum, hanya memikirkan tentang hubungan jenis dan sebagainya, maka kita hendaklah menggunakan satu anugerah yang hanya akan mengangkat manusia menjadi makhluk yang lebih tinggi, yang mana yang mampu memiliki sifat-sifat seperti malaikat dan mencapai kemuliaan sebagaimana kemuliaan para malaikat. Walaupun dia duduk di alam dunia, tapi dia boleh mencapai kemuliaan sebagai malaikat, iaitu dengan mengenal Allah dan juga dengan beribadah kepada Allah dan juga bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu bagaimana apa anugerah yang tambahan yang istimewa itu, iaitulah akal, hati dan juga akal. Dengan gabungan hati dan juga akal ini, maka manusia ini akan mencapai ketinggian sebagaimana para malaikat.
Demikianlah perkongsian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua insya-Allah daripada pembacaan kita dari kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah Kimia As-Sa'adah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.